Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Dan kali ini kita nak belajar topik apa? Topik apa hari ini? Jom kita lihat video seterusnya untuk mengetahui topik kita pada hari ini. Baiklah, kali ini kita bersua kembali dengan tajuk irama dan pergerakan. Pergerakan dalam seni tampak ialah gambaran ilusi yang menunjukkan keadaan bergetar, beralun, bergoyang, memancar dan seumpamanya. Contohnya, garisan yang melengkung mewujudkan pergerakan. Irama ialah gambaran unsur seni tampak yang berulang. Irama berperanan mengatur susunan unsur seni supaya tidak kelihatan kaku dalam gubahan. Susunan unsur-unsur akan membawa pandangan mata bergerak mengikut arah tertentu dalam bentuk gambaran irama secara visual. Baiklah, kita teruskan lagi topik berkaitan dengan irama dan pergerakan. Diharapkan selepas mempelajari sabtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi irama dan pergerakan, ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual dan seterusnya dapat menjelaskan fungsi irama dan pergerakan. Definisi irama dan pergerakan. Irama ialah kesan ilusi yang wujud daripada pengulangan susunan satu atau lebih objek secara berterusan untuk menimbulkan harmoni. Pergerakan ialah keadaan objek tampak secara ilusi yang bergerak, bergetar, bergoyang, bersinar dan berayun. Ciri-ciri irama dan pergerakan. Irama dan pergerakan wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Kita dapat merasai pergerakan dan perasaan yang ditimbulkan dalam karya tersebut. Irama dan pergerakan alam semula jadi. Mari kita lihat pada pergerakan ombak di lautan. Alunan garisan yang wujud hasil daripada pergerakan ombak juga dapat menghasilkan irama dan pergerakan. Seterusnya dapat kita lihat irama dan pergerakan pada haiwan yang berlari. Haiwan yang berlari menunjukkan pergerakan. Seterusnya, bulu kuda belang merupakan garis hitam yang membentuk irama dan pergerakan. Susunan garisan-garisan yang timbul secara semula jadi dapat mengelahirkan unsur pergerakan secara semula jadi. Seterusnya dapat kita lihat irama dan pergerakan pada daun dan pokok ketika angin kencang. Pergerakan ubur-ubur yang kelihatan tersusun dan sekata juga dapat menghasilkan unsur pergerakan. Seterusnya dapat kita lihat pada pergerakan angsa dan itik di atas permukaan air menghasilkan garisan yang berulang. Seterusnya, kita pergi kepada irama dan pergerakan pada objek buatan manusia.
Rekaan tangga yang berpusing juga memberikan kesan pergerakan. Seterusnya dapat kita lihat ulangan garisan yang menuju ke satu arah ataupun titik tengah mewujudkan kesan ilusi pergerakan. Garisan lengkung pada bangunan juga dapat memberikan kesan pergerakan. Seterusnya dapat kita lihat pergerakan air pada air pancut. Pada pergerakan, sama ada penunggang basikal ataupun motor, bahagian latar yang kabur juga menampakkan berlakunya unsur pergerakan. Sekarang kita lihat irama dan pergerakan pada karya seni visual. Pada karya Syed Ahmad Jamal, Growth 1987, Marmar menunjukkan penggunaan garisan yang berulang. Karya seterusnya ialah karya Yusuf Ghani, Siri Tari pada 1989 menggunakan media campuran atas kertas juga menunjukkan pengulangan objek dan juga rupa. Jenis-jenis irama terdapat 5 pecahan. Yang pertama ialah irama rawak, irama biasa, irama berselang-seli, irama aliran dan irama progresif. Irama rawak merupakan objek yang diulang tanpa susunan ruang yang tidak sama menimbulkan irama rawak. Kawasan yang sesak juga mewujudkan irama rawak. Daun yang kering juga yang meliputi kawasan permukaan sesuatu tanah ataupun kawasan lapang juga dapat mewujudkan irama rawak. Bagi irama biasa mempunyai objek yang serupa dan ruang yang sama di antara mereka. Irama yang mempunyai konsisten. Pengulangan yang sama adalah berguna untuk mengatur objek. Kekunci pada papan komputer dan rak-rak juga disusun rapi. Irama biasa adalah membosankan jika sekiranya ianya berlebihan. Bagi irama berselang-seli, ianya diwujudkan dengan mengubah posisi objek atau motif yang berlainan diselang-seli agar tidak membosankan. Irama biasanya membosankan jika ia berlebihan. Seterusnya dapat kita lihat irama aliran. Apabila garisan beralun diulang, maka akan wujud irama aliran. Gunung ganang dan ombak serta ukiran kayu dapat menimbulkan irama aliran. Seterusnya, kita pergi kepada irama progresif. Terdapat perubahan motif setiap kali objek diulang. Irama progresif boleh bermula dengan segi empat sebagai motifnya. Saiz segi empat boleh berubah setiap kali ia diulang ataupun warnanya berlainan. Bentuk ini akan berubah beransur-ansur. Fungsi irama dan pergerakan, ianya dapat menimbulkan kesan dinamik dalam sesebuah karya, memberi kesan lebih hidup, berkesan dan realistik terhadap gubahan, menimbulkan kesan tindak balas tertentu kepada pandangan mata, memberi kesan lebih pelbagai dalam rekaan. Seterusnya, ia dapat memberikan daya tarikan lebih menarik dalam rekaan.
Mari kita lihat karya-karya yang dapat menjadikan karya seni kelihatan lebih bertenaga dan realistik. Contoh seperti karya Abdul Rashid Yusof, Life Cycle Series 11 2011, cat akrilik atas kanvas. Kelihatan susunan batu-batu kecil di dasar sungai menghidupkan keadaan yang cuba digambarkan secara lebih realistik. Seterusnya, kita dapat melihat pada karya Nick Ruffin, The Winner 2012, menggunakan cat minyak atas kanvas menjadikan aksi dalam karya seni lebih berkesan. Seterusnya, kita dapat lihat pada gambar ini yang menimbulkan kesan dinamik dalam sesebuah karya. Berikut ialah karya-karya yang dihasilkan dapat memberikan kesan lebih hidup, berkesan dan realistik terhadap gubahan. Seterusnya, dapat kita lihat pergerakan yang dapat menimbulkan kesan tidak balas tertentu kepada pandangan mata, seolah-olah objek yang digambarkan ataupun penggunaan unsur-unsur geometri yang disusun sedemikian rupa seolah-olah hidup pada pandangan mata kita. Seterusnya, ia dapat memberikan kesan lebih pelbagai dalam rekaan. Gabungan unsur rupa, warna, garisan dan bentuk dapat memberikan kesan yang lebih berkesan yang cuba digambarkan dalam karya ini. Seterusnya, ia dapat memberikan daya tarikan lebih menarik dalam rekaan. Reka bentuk yang sedemikian rupa berjaya menarik perhatian bagi setiap pengunjung yang mengunjungi tempat ini. Irama dan pergerakan juga menjadikan aksi dalam seni foto lebih berkesan. Gambar yang saya ambil merupakan gambar sepasang singa dan juga kuda yang sedang berlari di kawasan lapang. Bagi teknik penghasilan irama dan pergerakan, kesan irama dan pergerakan boleh dihasilkan dalam gubahan seni visual dengan pelbagai teknik. Olahan garisan melengkung dan beralun yang berulang. Lihat pada contoh karya Taib bin Yop, Meditation 1988 menggunakan media akrilik atas kanvas. Seterusnya, dapat kita lihat olahan unsur warna karya Syed Ahmad Jamal, Hujan Rahmat 1995 menggunakan media cat akrilik atas kanvas. Susunan warna dan juga garisan-garisan yang terpalit pada kanvas ini berjaya menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Seterusnya, dapat kita lihat susunan unsur rupa berulang yang berbeza. Karya Yusuf Ghani, Siri Tari 1991 menggunakan cat air dan dakwat atas kertas. Seterusnya, dapat kita lihat irama dan pergerakan hasil daripada corak batik, ikat dan celup. Olahan unsur bentuk juga karya Raja Syariman Raja Azizdin, Persamaan Membangun 1993 menggunakan besi. Arca ini berjaya melahirkan unsur irama dan pergerakan melalui olahan bentuk yang sedemikian rupa. Seterusnya, dapat kita lihat pada karya ini di mana olahan unsur ruang antara objek
Objek yang dipilih adalah ikan. Longtianxie Aquamarine Series Gilded Triggerfish tahun 2001 menggunakan pastel atas kertas. Baiklah, itu saja penerangan daripada saya berkaitan dengan tajuk kita, iaitu irama dan pergerakan. Stay tune, nantikan slot seterusnya. Baiklah, setelah anda mengikuti pembelajaran dan penerangan berkaitan dengan topik irama dan pergerakan, saya mengharapkan agar anda dapat memahami berkaitan dengan topik ini. Sudahkah anda bersedia untuk diuji? Jom kita lihat soalan-soalan yang dikemukakan dalam slide ini. Baiklah, untuk soalan 1 hingga 4, pilih jawapan yang betul pada perkataan-perkataan yang telah disediakan. Pilih jawapan yang tepat untuk mengisi jawapan pada setiap soalan yang dikemukakan. Yang pertama, irama merujuk kepada unsur-unsur seni yang berulang-ulang untuk menghasilkan dua, rekaan tangga yang memberi kesan pergerakan. Yang ketiga, irama dan pergerakan memberikan kesan dalam sesebuah karya seni. Yang keempat, ketukan yang berulang pada gendang menghasilkan. Baik, saya percaya anda dapat meneka jawapan yang tepat bagi setiap soalan yang telah dikemukakan. Sekarang kita beralih kepada soalan kebat. Nyatakan dua jenis irama dalam seni visual. Nyatakan dua jenis irama dalam seni visual. Jika anda terlupa, sila rujuk video ini untuk mengetahui jawapan yang tepat untuk mengisi jawapan bagi soalan ini. Seterusnya yang keenam, berikan dua ciri irama dan pergerakan. Berikan dua ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi. Yang ketujuh, nyatakan dua fungsi prinsip irama dan pergerakan dalam hasil karya seni visual. Nyatakan dua fungsi prinsip irama dan pergerakan dalam hasil karya seni visual. Seterusnya, soalan yang ke-8, berikan dua teknik yang digunakan untuk menghasilkan irama dan pergerakan dalam penghasilan karya seni visual. Berikan dua teknik yang digunakan untuk menghasilkan irama dan pergerakan dalam penghasilan seni visual. Jika anda tidak pasti dengan jawapan untuk soalan yang dikemukakan, sila rujuk buku teks anda muka surat 151 ataupun ulangi melihat video ini untuk menemui jawapan yang paling tepat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Demikian tadi pembelajaran kita berkaitan dengan topik irama dan pergerakan. Semoga penerangan dan kupasan berkaitan dengan tajuk ini dapat memberikan kepahaman kepada anda
dan semoga bermanfaat kepada anda semua, khususnya untuk pelajar-pelajar yang hendak membuat ulang kaji. Terus menyokong channel saya untuk saya terus beraksi dan berkarya dengan lebih hebat lagi. Jumpa lagi.